Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati semua tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang mengikuti program pada pagi ini. Doakan semoga kita semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sihat, keadaan diberi kelapangan hati. Mudah-mudahan dengan kita ada semua itu, kita dapat menuntut ilmu, belajar ilmu dengan mudah, dengan senang. Bila kita memiliki hati yang tenang, hati yang tenteram, insya-Allah ilmu pun mudah masuk, insya-Allah. Itu yang kita harapkan. Sebab tu Ustaz mulakan dengan zikir, mudah-mudahan kita memiliki kelapangan hati. Bila hati itu lapang, insya-Allah ilmu pun mudah masuk, insya-Allah. Baik, pertama kali nak tanya, suara Ustaz jelas tak semua? Okey. Dah boleh dengar dengan jelas? Alhamdulillah. Ni ada mic yang Abang Allah kita bagi, Haji Abdullah bagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sedikit penambahbaikan ini boleh melancarkan program kita, insya-Allah. Mungkin di masa-masa akan datang ada lagi lah penambahan untuk penambahbaikan kelas kita ni. Mungkin ada alat-alat yang perlu kita tambah untuk kelas ni makin lancar, makin baguslah, insya-Allah. Jadi hari ni untuk kali ni ada penambahan yang baik, iaitu ada mic baru, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Abang Lah yang berusaha untuk menyediakan mic ni, insya-Allah. Baik. Setelah seminggu kita belajar, dalam masa seminggu ni ada tak buat ulang kaji? Itu soalan pertama. Kan hari ni baru buka. InsyaAllah ada nah. Kalau ada dan kalau ada yang ingat tentang kelas bahasa Arab, kemudian dia pun cuba ingat balik apa yang kita dah belajar, dan dia pun cuba buat ulang kaji, maknanya itu ada kesungguhan pada diri. Dan mudah-mudahan dengan kesungguhan itu kita akan mendapat ilmu dengan mudah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dekat depan ustaz tu ada skrin ada surah An-Nas. Surah An-Nas. Kalau ikutkan surah An-Nas ni ustaz nak bincang minggu lepas, tapi entah macam mana pergi bincang surah Al-Falaq dulu. Tapi tak apalah, yang mana dulu tak kisah. Jadi hari ni kita akan bincang surah An-Nas. Surah An-Nas. Surah An-Nas. Mungkin konsep yang ustaz nak bawa ni adalah lebih kurang macam mengaji tajwid lah juga. Mengaji tajwid kan, bila kita baca, ini nama dia hukum sekian-sekian, cara bacaan dia begini. Bila baca, ini nama sekian hukum tajwid, cara bacaan dia begini. Cuma tuan-tuan puan nak kena dengar selalu, nak kena ingat, nak kena faham. Itu je lah. Sebab cara macam tu saja Ustaz nampak yang sesuai untuk kita, supaya kita dapatlah juga ilmu ini lah. Kalau kita nak perinci sampai dalam-dalam setiap satu tajuk tu, Ustaz bimbang kalau ada yang syahid di tengah jalan. Faham tak maksud Ustaz? Kalau Ustaz urai satu-satu bab dengan secara meluas, dengan secara mendalam, kan, makan masa sampai 1 bulan atau sebulan lebih. Ustaz bimbang pun, Ustaz bimbang kalau ada yang syahid di tengah jalan. Maksudnya Allah kata lambatnya nak faham ni. Kata nak faham Quran, tapi huraian dia dalam sangat sehingga saya tak boleh faham apa yang Ustaz ajar. Ustaz takut yang tu. Sekarang ni cuba kita ringkaskan, kita shortcutkan supaya kita boleh tahu makna Quran. Dengan cara kita guna konsep macam ngaji tajwid lah. Macam ngaji tajwid tu Ustaz kata, ingat nama hukum, ingat dia punya cara bacaan, ingat nama-nama ni, huruf-huruf dia semua, macam tu. Jadi kaedah nahwu saraf pun Ustaz cuba nak guna kaedah tu, iaitu Ustaz perkenalkan kalimah isim, Ustaz kenalkan kalimah fi'il, Ustaz kenalkan kalimah huruf. Cuma tuan-tuan puan kena biasa-biasakan dengar perkataan tu. Bagi dengar selalu, dengar, lama-lama dia boleh ingat, dan akhirnya tuan-tuan boleh
Apa ni boleh kaji dalam Quran nanti insya-Allah. Okay, sebelum pergi pada surah An-Nas tu cuba tengok balik surah Al-Fatihah. Cuba tengok balik. Ada Quran kan kat tepi kan? Pastikan semua peserta-peserta kena ada Quran kat tepi. Sebab rujukan kita adalah Al-Quran. Target kita untuk tahu isi kandungan Al-Quran. Baik. Cuba tengok Ustaz sebut secara ringkas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillah itu ba tu dipanggil huruf jar. Ismi itu dijarkan dengan huruf ba, huruf jar lah. Jadi baca dengan mi, bismi. Allah tu dipanggil perkataan isim. Perhatikan elok, Allah tu adalah perkataan isim. Sebab ada nama bagi zat yang wajib ada. Okay, kita guna konsep apa ni? Dengar, faham dan ingat. Ingat itu. Okay, Ar-Rahman pun isim sebab ada alif lam. Ar-Rahman itu adalah perkataan isim sebab ada alif lam. Ar-Rahman maksudnya yang maha pemurah. Nama bagi Allah. Ar-Rahim itu pun isim sebab ada alif lam. Nama bagi Allah juga. Ar-Rahim yang maha penyayang. Alhamdu. Okay, Alhamdu dipanggil perkataan isim sebab ada alif lam. Kita guna kaedah macam ngaji tajwid lah senang. Macam ngaji tajwid, tengok perkataan, tahu nama hukum apa dia. Itu kaedah tajwid. Kaedah nahwu pun macam tu juga. Tengok perkataan, ingat itu kalimah apa? Kalimah isim. Alif. Alhamdu kalimah isim sebab ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, kataan dia bunyi hamidun. Hamidun. Kataan tunggal dia hamidun. Hamidun makna puji. Ataupun dia puji. Bila alhamdu segala puji. Macam tu. Alif lam tu tanda isim. Kalau tak ada alif lam, boleh baca hamidun. Pun isim juga sebab ada tanwin. Kan? Sebab ada tanwin pun isim. Tapi kalau ada alif lam, alhamdu pun isim juga. Ingat tu. Nak kena isim ada alif lam. Lillahi. Lillahi tu ada lam huruf jar. Jadi huruf jar perkataan selepas tu adalah perkataan isim. Lillahi. Ingat tu nah. Ada huruf jar, depan dia mesti kalimah isim. Macam tadi bismillah tadi kan, ada ba, ismi tu isim. Macam tu, ingat. Lillahi dipanggil isim. Sebab ada huruf jar kat depan. Rabbi. Rabbi ni kalau kataan dia tunggal, dia tak ada perkataan sebelum dan selepas, dia boleh baca Rabbun. Rabbun, baca Rabbun makna itu kalimah isim lah tu, Rabbun. Tapi dah bila ada perkataan sebelum dengan selepas, maka dia ambil kira tentang perubahan baris, jadilah Rabbi. Lillahi Rabbi. Kataan asal dia bunyi macam mana? Rabbun. Rabbun. Tu ingat Sebelum diusik apa-apa, sebelum ada perkataan apa-apa, kita tulis perkataan Rabb saja, maka tulis Rabbun. Dengan baris tanwin, Rabbun. Bila ada tanwin, artinya perkataan tu perkataan isim. Senang. Boleh ingat tu nanti boleh kaji balik. Kaji macam mana kaji kaedah tajwid tu senang. Jadi baca Rabbi. Rabbi pun isim, isim. Sebab dia baca dengan baris bawah. Salah satu tanda isim pun adalah baris bawah. Al-alamin kataan apa tu? Ada alif lam. Isim. Isim. Kataan tunggal dia adalah alamun. Alamun makna alam. Kataan tunggal dia alamun. Ada dengan baris tanwin, alamun. Kataan tunggal. Ain lam mim. Alamun pun isim. Itu kataan tunggal dia, kata asal. Kemudian jadilah al-alamina, ada alif lam. Bila ada alif lam pun dipanggil perkataan isim. Kenapa jadi ada ya dengan nun di belakang tu? Itu untuk perubahan makna jamak. Untuk perubahan makna ramai, banyak. Maka disebut sebagai al-alamin, sekalian alam. Nampak bila dah nak jadikan makna banyak, makna ramai, itulah alam tak sebutlah ramai, makna banyak. Sekalian alam. Jadi dia memberi maksud jamak.
Bila jamak kena ada ya dengan nun. Kenapa kadang-kadang ni kataan tu ada wa dengan nun kat belakang macam ya'lamuna, ta'lamuna, yubsiruna, itu pun jamak juga. Itu jamak dengan wa dengan nun. Kenapa sekejap wa dengan nun, sekejap ya dengan nun di belakang? Itu bergantung pada kataan sebelum. Itu perubahan bergantung kepada kataan sebelum. Itu. Kalau ada ya dengan nun di belakang atau wa dengan nun di belakang, maknanya perkataan itu perkataan jamak memberi maksud banyak ataupun ramai. Kalau alamina mana banyak, sekalian alam. Alam yang banyaklah. Okey. Kita tahu nah. Seterusnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu perkataan Isim juga. Isim sebab ada alif lam. Ar-Rahim pun isim sebab ada alif lam. Okay, perkataan Rahman asal dia kalau tak ada alif lam, Rahmanun. Baca dengan nun. Rahmanun. Tapi bila ada alif lam, Ar-Rahmani. Ar-Rahim, Ar-Rahimi. Asal dia Rahimun. Rahimun pun isim tapi ada alif lam. Ar-Rahimi, Ar-Rahmanir Rahim. Itu isim. Isim adalah nama bagi sesuatu, nama bagi benda, nama bagi alat, nama bagi sifat-sifat, nama bagi apa-apalah yang ada di alam dunia ni. Nama bagi sebutan, kanan, kiri, atas, bawah. Nama bilangan-bilangan, nama apa lagi. Semua tu disebut isim. Bila sebut dalam bahasa Arab, kataan tu perkataan isim. Ingat tu. Okey, Maliki. Maliki itu pun perkataan isim. Maliki itu perkataan isim sebab ada baris bawah. Ada baris apa? Bawah. Dia boleh baca Malikin. Boleh baca Malikin, boleh baca Malikun. Tapi di sini dia baca Maliki. Itu pun isim. Yaumi, Yaumi pun isim sebab ada baris bawah. Yaumi. Kalau tak ada perkataan sebelum dengan selepas, Yaumi tu boleh baca Yaumun. Itu perkataan asal dia macam tu, Yaumun. Yaumun pun isim sebab ada tanwin. Ad-dini isim sebab ada alif lam. Kalau tak ada alif lam baca dinun. Dinun. Kenapa baca dini? Sebab perkataan sebelum tu yang menyebabkan dia kena baca dini. Yaumiddini. Ini yang disebut sebagai mudhaf ilaih ni. Ni yaumiddini. Tak apa, biasakan dengar perkataan ni, biasakan lama-lama kita boleh ingat. Yaumiddini ni dipanggil mudhaf ilaih. Hari pembalasan, hari akhirat. Mana disandarkan perkataan hari itu kepada apa? Hari akhirat, hari pembalasan, hari yaumul qiyamah. Tu ada sandaran-sandaran tu. Sebab bila sebut hari itu belum tentu mana-mana lagi, tapi bila sebut hari yaumiddin itu dipanggil mudhaf ilaih. Dia sandar menyandarkan. Boleh je sebut yaumul ahad, yaumul isnin, yaumul thalatha, boleh sebut je, tapi tak sebut yang tu. Sebut yaumiddin, hari pembalasan, hari akhirat, hari pengadilan, hari kiamat. Jadi sandar menyandar tu dipanggil mudhaf ilaih. Sebut sekadar tu je, jangan tinggi-tinggi, nanti ada yang sebut Allah pening Ustaz. Jangan pening-pening. Ustaz guna kaedah tajwid je. Ustaz nak macam nak pujuk tuan-tuan je, nak pujuk supaya jangan lari lagi. Kan? Nak pujuk supaya jangan lari lagi. Jangan lari. Bagi masa kau Ustaz 3 bulan. 3 bulan untuk Ustaz perkenalkan kaedah ni. Kalau tuan-tuan rasa tak boleh sangat-sangat, baru surrender. Ustaz, saya minta maaf tak boleh ngaji. Tapi 3 bulan jangan surrender lagi. Sebab ada yang surrender dah. Ustaz tengok ada yang surrender dah. Belum berperang lagi dah patah balik macam mana? Jangan lagi Baik. Allah ramai tunggu Ustaz. Ya? InsyaAllah okey, tak ada. InsyaAllah. Tinggal insyaAllah. Baik insyaAllah. Okay, seterusnya. Kita tahu nama keadaan isim semua. Seterusnya iyyaka ni dipanggil dhamir yang munfasil. Seluruh perkataan iyyaka tu dipanggil dhamir yang munfasil. Isim dhamir yang munfasil. Tulis tu. Isim dhamir yang munfasil. Iyyaka.
Kemudian na'budu tu adalah perkataan fi'il. Baru jumpa satu perkataan fi'il. Okay, nak kenal perkataan fi'il, dia ada di depan dia sama ada nun, macam sekarang nun kan. Ada nun ataupun ada ya. Macam perkataan yaqulu, yansuru, yadribu, ya tu. Ya, yaf'alu. Kalau nun pula na'budu, itu adalah perkataan fi'il. Tulis yang tu je. Ustaz nak sebut yang tu je lah. Bila ada huruf-huruf yang Ustaz sebut tadi, sama ada nun ataupun ya ataupun ta ataupun hamzah, ada di depan. Di depan macam na'budu ada nun. Nanti kita jumpa a'budu ada hamzah. Siapa cekap menulis tu dia dapat banyak ilmu tu lah. Nanti jumpa perkataan a'budu ada hamzah. Jumpa lagi perkataan ya'budu ada ya. Ada perkataan ta'budu ada ta. Bila ada huruf-huruf tu kat depan, itu adalah kalimah fi'il. Kalimah fi'il maknanya perbuatan. Ustaz nak huraikan yang tu je. Jangan lebih-lebih nanti kata tinggi Ustaz. Jangan. Itu dulu. Okey. Jadi kajian kita bila jumpa perkataan yang ada di depan dia hamzah, jadi contoh a'budu untuk perkataan abadah ni a'budu. Ada nun na'budu, ada ta ta'budu, ada ya ya'budu. Bila ada huruf-huruf yang Ustaz sebut tadi, maka perkataan itu adalah perkataan fi'il. Boleh kiaslah dengan perkataan lain. Kalau nasara kita letak huruf yang tadi. Ansuru, nansuru, yansuru, tansuru. Sama lah. Okey, itu perkataan nasara kan? Okey. Ambil perkataan fa'ala pula. Fa'ala. Af'alu, af'alu, taf'alu, yaf'alu. Yang ada huruf-huruf kat depan tu, itu adalah perkataan fi'il. Selesai kat itu. Tuan-tuan boleh kaji lah, kaji. Seterusnya wa. Wa tu dia panggil wa'ataf. Wa'ataf. Wa'ataf lah. Kita boleh tulis wa'ataf. Iyyaka macam tadi dia panggil isim dhamir yang munfasil. Isim dhamir yang munfasil. Jumpa pula kataan kat depan. Nasta'inu, kata apa Ustaz tanya? Nasta'inu. Ya. Fi'il. Fi'il, betul. Sebab ada nun kat depan, dah kenal dah. Dah boleh kenal dah. Kita nak kaji sebuah Quran ni. Sebuah Quran kita nak kaji. Mana fi'il, mana isim, mana huruf, mana fi'il, mana isim, nak kaji. Okay, sekarang dah jumpa nasta'inu, itu adalah kataan fi'il sebab ada nun kat depan. Nun kat depan, nasta'in. Okey, sebab apa ada ya nun kat belakang? Ustaz dah urai tadi, iaitu untuk kataan jamak, kataan ramai. Nasta'in maksudnya kami memohon pertolongan. Tu ingat. Kita nak habiskan surah Fatihah dulu, barulah kita kaji surah An-Nas dan nak tulis-tulis apa-apa yang betul lah. Okay, ihdina. Ihdina ni ada hamzah kat depan, ada hamzah. Bila ada hamzah, Ustaz kata perkataan tu perkataan apa? Fi'il. Fi'il. Nampak dah boleh kenal dah. Fi'il mana perbuatan. Ihdina ni dia sambung dengan nun kat belakang, nun dengan alif. Mana kami. Ingatlah perkataan bahasa Arab kalau ada na kat belakang tu kami. Allahumma hdina. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kepada kami kan. Allahumma khtim lana. Wahai Tuhan, sudahkanlah kami bi husnil khatimah, dengan kesudahan yang baik. Ada na tu mana kami. Rabbana, wahai Tuhan Kami. tu doa-doa kan. Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina, kurniakan kepada kami. Tu. Fid dunya, di dunia ini, hasanah kebaikan. Waqina, dan hindarkanlah kami. Ada na tu mana kami lah. Waqina azaban nar, dan jauhkanlah kami, hindarkanlah kami daripada azab api neraka. Jadi ingatlah, ada perkataan yang ada na itu mana kami. Okey. Jadi ihdina mana dia perkataan fi'il
yang ada na kat belakang, ada kat maksud kami. Tunjukkanlah kami. As-sirat tu perkataan apa? Isim. Isim sebab ada alif lam. Kalau perkataan tunggal dia boleh baca siratun. Siratun makna Jalan. 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 Jadi as-sirata itu sebab ada kaitan dengan perkataan sebelum. Tu. Jadi as-sirata ada perkataan sebelum, sebab tu baca sirata. Perkataan tunggal dia siratun. Mana jalan. Siratun pun isim, as-sirata pun isim sebab ada alif lam. Al-mustaqim, kata apa tu? Ni dia tetap Sabtu dengan Ahad pagi bila ada kelas. Dia isim sebab ada alif lam. Kataan tunggal dia mustaqimun. Mustaqimun. Mustaqimun sebab kalau kataan tunggal mustaqimun makna lurus. Lurus. Kalau kataan yang sekarang ni ada alif lam al-mustaqima. Kenapa baca ma? Sebab dia ada kaitan dengan perkataan sebelum. Itu adalah perkataan isim. Mustaqim maknanya yang lurus. Jalan yang lurus. Kabarkan jalur jamakan jamilang. Okey, seterusnya sirata. Kalau ikut asal dia siratun. Siratun. Siratun mana apa tadi? Kita urai? Jalan. Jalan. Siratun mana jalan. Siratun mana jalan. Siratun mana jalan. Itu isim. Isim. Allazina pun perkataan Isim. Isim mausul. Isim, tapi dia isim mausul. Dia bukan nama benda. Dia bukan nama sebutan-sebutan kanan, kiri, atas, bawah. Panas, sejuk. Bukan nama-nama perkataan tu. Tapi dia isim mausul. Nama penyambung antara perkataan sebelum dengan selepas. Penyambung cerita sebelum dengan selepas. Sebab tu terjemah dia yang. Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang. Dia penyambung. Penyambung cerita. Dia panggil isim mausul. Okey, an'amta ada huruf apa kat depan? Hamzah. Hamzah. Bila ada hamzah itu perkataan apa? Fi'il. Fi'il. Betul tu, an'amta. Ada hamzah mana itu perkataan fi'il. Dah dapat kan? Formula yang Ustaz bagi tadi. Bila di depan dia ada perkataan, ada huruf-huruf yang 4 tu. Hamzah, nun, ya, ta. Ada 4 huruf tu. Maka perkataan itu adalah perkataan fi'il. Ingat tak 4 huruf tu? Ingat tak? Ya. Angka ya. Ada buat catatan ada? Ada cetik Zahiyata. Ya, betul. Nun. Kita mengaji asas nahwu sorah ni umpama macam ustaz bagi alat-alat untuk tuan-tuan kaji sebuah Quran. Itu dia punya formula dia. Mungkin tak sempat satu juzuk pun tuan-tuan dah mahir semua dah. Insya-Allah nah. Belum habis satu juzuk Baqarah tu, belum habis. Tuan-tuan dah tahu mengkaji seluruh 30 juzuk tu. Insya-Allah. Sebab ustaz cuma sekarang ni berusaha untuk memperkenalkan alat-alat perkakas-perkakas, alat-alat untuk digunakan mengkaji seluruh ayat-ayat Quran. Jadi kalau siapa yang betul-betul nak ilmu ni, jangan tekan dah selama 3 bulan ni. Boleh Ustaz harap sangat-sangat. InsyaAllah. InsyaAllah. Bertekad sungguh-sungguh nah. Tu, baik. Okey. Nak habis dah tu satu surah tu. An'amta dipanggil fi'il sebab ada hamzah. Ta di belakang tu mana? Dia khitab. Khitab mana? Dia tuju cakap, dia hadap cakap. Dia hadap cakap kepada kita. Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang engkau bagi nikmat. Engkau bagi nikmat. Engkau sini khitab kepada Allah. Alaihim. Alaihim tu gabungan antara ala dengan isim dhamir. Nampak tu. Alaihim itu gabungan antara ala dengan isim dhamir. Asal perkataan dia ala. Ala tu huruf apa? Tak tanya? Huruf jar. Asal dia ala. Asal dia ala.
Tapi bila nak sambung dengan isim dhamir, jadi lai alaihim. Mana ada orang baca alaihim? Tak ada. Dia alaihim. Ya yang tak ada baris asal tu, dia berbaris terus. Alaihim, berbaris mati. Alaihim. Tu. Nampak? Jadi him tu dipanggil isim dhamir. Ala tadi huruf jar. Huruf jar ni tugas dia mengkasrahkan perkataan selepas. Tiba-tiba perkataan selepas dia isim dhamir. Isim dhamir ni dia kebal, dia tak berubah. Masuk lagi huruf jar ke, masuk apa ke, dia tetap macam tu lah. Dia tak boleh baca alaihimi, tak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihimi ghairi. Mana ada bacanya tu? Tak boleh. Sebab him tu isim dhamir dia kebal. Dia tetap macam tu lah, masuklah apa pun. Dia panggil mabni. Panggil apa? Mabni. Mabni. Mabni ni dia tetap, dia tak berubah. Tu panggil mabni. Okey. Nampak ilmu kita dah makin bertambah kan? Him isim dhamir. Ghairi. Ghairi ni ghairi pun dia panggil isim juga sebab ada Ri. ri sebab ada dari bawah. Tu. Kemudian kataan depan tu ada alif lam. Itu kita dah tahu lah isim. Maghdub. Ada waw. Ingatlah satu lagi perkataan Arab. Bila ada waw di tengah-tengah tu, Jamak. itu memberi maksud jamak. Jadi kita kena kaji perkataan asal dia, bunyi dia ghadabun. Ghadabun. Dia bukan perkataan asal dia maghdub macam tu. Dia perkataan ghadabun. Ghadabun makna marah. Ghadabun makna marah, makna murka. Kemudian ada mim kat depan tu, itu memberi maksud dia perkataan maf'ul. Jadi dia baca dengan maghdubi. Wa di tengah tu wa jamak. Jadi maksud dia yang dimarah. Maghdub makna yang dimarah. Okey, asal perkataan maghdubi asal daripada ghadab. Ghadabun. Ghadabun, ingat. Ghadabun makna marah. Ghadab. Ghadabu. Ghadabun. Jadi ngaji nahwu sharah ni kena pandai mencari perkataan asal. Kita nak usaha ke arah tu lah. Bila kita kenal perkataan asal, kita dah boleh kaji dah. Kenapa berubahnya? Berubah. Kenapa ada tambah huruf ni? Apa makna dia pula? Bila tambahnya ni, apa makna dia pula? Masa itulah makna bahasa Arab dia datang. Dia datang dan menyebabkan kita tercari-cari, kita cuba, akhirnya kita faham ayat Quran. Tu. Okay, maghdub ni maksudnya yang dimarahi, yang dimurkai. Ustaz nak tanya Ustaz. Boleh. Ustaz, Ya. ghadabun itu nama ya? Ghadabun. Nama isim. Nama isim lah. Kalau ghadaba dia baru dia fi'il. Perbuatan. Dia kalau ghadaba dia ghadabun, lepas tu ghadaba ya. Ustaz kata tadi dia ghadabi ke ghadaba? Ghadabi. Ghadabun. Kalau baca ghadaba ke ghadabi itu disebabkan perkataan sebelum dengan selepas. Dia tetap perkataan isim, perkataan tunggal dia asal dia ghadabun, tapi kadang-kadang baca ghadaba, kadang-kadang baca ghadabi, ghadab sebab perkataan sebelum dengan selepas tu yang menyebabkan berubah baris. Okey. Okey, alaihim macam tadi. Macam alaihim macam tadi sebab ada ala campur dengan isim dhamir, jadi alaihim. Okey. Jadi waladhdallin wa ataf dan la itu dia panggil la nafi. La ada dua jenis. Pertama la nafi ataupun la nahi. La nafi ataupun la nahi. Nak habislah. La nahi ataupun la nafi. Okey, kalau la nafi maknanya tidak. La nafi makna apa? Tidak. Nak ingat la ni pun puas juga. Macam kita ngaji tajwid lah, hukum 5 tu tak selesai sampai sekarang ni, betul tak?
Betul. Padahal lama dah ngaji pukul 5 tu. Ikhfa, izhar, idgham tu dah lama ngaji. Tapi bila tanya, apa ni? Apa yang padahal lama dah ngaji kan? Macam itulah nahwu sorab pun walaupun benda tu mudah dan pecahan dia tak banyak. La nafi, la nahi itu 2 je pecahan dia. La nahi, la nafi. Tapi nak ingat dia tu makan masa sebab kita nak kena selalu dengar, selalu sebut, selalu dengar, selalu sebut, insya-Allah. Jadi ustaz nak guna kaedah macam ngaji tajwid je. Ustaz guna kaedah tu. Siapa yang sebelah. boleh ingat, insya-Allah dia beruntung lah. Okey, la tadi la apa? La nafi, la nahi. Okay, di sini sesuai la nahi ke la nafi? Kalau la nahi makna jangan, kalau la nafi makna tidak. nafi. Nafi makna tidak. Sini la nafi. Ad-dallin. Okey, la tadi tu adalah huruf. Dia masuk kategori huruf. Dia masuk kategori huruf. Sebab ayat Quran ni tuan-tuan, dia berpusing, bertukar-tukar ni antara isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Kemudian dia berubah, sekejap mufrad, sekejap tasniah, sekejap jamak. Ingat tu dah? Itu di antara perkara yang kita kena tahu dalam bahasa Arab ni. Okey, ad-dallin. Ad-dallin tu adalah perkataan apa? Isim. Isim sebab ada alif lam. Ad-dallin. Asal perkataan dia? Dolabun. Bukan. Perkataan asal dia dhallun. Dolun. Dhallun maknanya sesat. Dhallun makna apa? Sesat. Dhallin orang-orang yang Sesat. jadi bila ada ya dengan nun di belakang, itu bermaksud ramai ataupun banyak. Dhallin sesuai perkataan ramai ke ataupun banyak? Ramai lah. Ramai sebab dia melibatkan orang kan. Dhalim makna orang-orang yang sesat. Tadi Ustaz dah sebut, kalau ada ya dengan nun, itu memberi maksud jamak makna ramai. Kadang-kadang ada waw dengan nun. Waw dengan nun pun maksud banyak ataupun ramai. Kenapa waw dengan nun pula? Kerana dia berkaitan dengan ayat sebelum. Sama ada ayat sebelum tu tuntut perkataan depan tu baca dengan ya dengan nun, ataupun perkataan sebelum tu dia tuntut baca ya dengan nun. Itu berkaitan dengan i'rab lah, i'rab dia panggil. Okey. Yang penting tuan-tuan dan puan ingat perkataan asal dia adalah dhallum makna sesat. Tu. Okey, secara tak langsung satu surah tu kita dah tahu dah mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kita dah tahu dah. Okey, pergi kepada surah An-Nas. Hajah tolong bagi surah An-Nas. Dekat ustaz ni ada rotan special ni. Ambil kat depan rumah. Nampak rotan ustaz? Nampak tak? Tak nampak? Tak ada tunjuk. Rotan kayu. Dia nampak? Nak tunjuk kan? Nak tunjuk. Okey. Nanti nak tunjuk yang ustaz tulis-tulis kan? Okey. Okey, tuan-tuan puan, kita pergi kepada surah An-Nas. Surah An-Nas. Surah An-Nas pun kita kaji macam tu juga. Pakai konsep apa dia? Konsep macam ngaji tajwid. Tengok perkataan, sebut nama apa. Okey, cuba lihat surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Qul. Qul itu adalah perkataan fi'il. Fi'il maknanya apa? Perbuatan. Jadi ustaz tak nak urai panjang-panjang lah. Qul tu fi'il. Apa ni dia panggil fi'il amar, pecahan dia, lepas tu macam mana-mana. Itu dah jadi panjang lebar. Jadi tak bergerak kita punya kajian. Ustaz nak bagi bergerak lah. Okey. Qul itu dia panggil fi'il amar. Fi'il amar ni masuk perintah. Tahu sekadar tu dulu. Fi'il amar bermaksud ayat perintah. Ayat perintah. Kalau qul ni adalah perintah untuk seorang sebab dia mufrad. Qul, katakan olehmu ya Muhammad. Allah perintah kepada Nabi Muhammad. Sebab tu Allah kata qul. Sebab dia perintah untuk seorang.
Kalau Allah perintah untuk 2 orang, qula. Kalau perintah untuk ramai, qulu. Tapi Allah perintah seorang aja sebab Nabi Muhammad seorang. Qul, kata olehmu ya Muhammad. Itu adalah fi'il, kataan fi'il. Okey, jumpa dah perkataan yang kita kaji tadi. A'udzu, ada huruf apa kat depan? Hamzah. Ada hamzah. Ustaz duduk depan. Okey. Okay, nampak Okey. Cuba tengok. Ni dah kayu apa ni, rotan special ni. Okey. Nampak tak ada hamzah kat depan? Hamzah ni lah dipanggil huruf tanda perkataan fi'il. Tanda perkataan apa tuan-tuan? Fi'il. Fi'il yang kita kaji tadi. Masya-Allah nah tuan-tuan dapat ilmu tu. Bila ada hamzah maknanya perkataan fi'il. A'udzu ni tuan-tuan tengoklah makna apa? Aku minta berlindung. Hamzah ni adalah untuk lil mutakallim yang kita belajar minggu lepas tu. Lil mutakallim wahdah maksudnya seorang yang bercakap. Qul, kata olehmu ya Muhammad, a'udzu, aku minta berlindung. Hamzah ni adalah lil mutakallim wahdah, bagi seorang yang bercakap. A'udzu tu adalah perkataan fi'il, perkataan perbuatan. Tu. Kemudian kataan depan lagi, bi rabbi. Bi rabbi ada huruf ba kat depan. Ba tu huruf apa? Ja. Ba tu huruf jar. Ba huruf jar. Bermakna perkataan selepas dia adalah isim. Baca bi rabbi, dengan Tuhan. Rabbi, tuan-tuan tahu lah, Rabbi ni maksud Rabb, Tuhan yang mentadbir, yang mengurus, yang mengatur, itu maksud Rabb. Kalau ilah mana Tuhan yang disembah, yang diesakan, yang ditaati, dipatuhi, itu ilah. Kalau Rabb pengertian dia ialah Tuhan yang mentadbir, yang mengurus, yang mengatur dan sebagainya. Okey, ba roja, Rabbi itu isim sebab ada ba. An-nas tu perkataan apa? Isim. Isim sebab ada alif lam. Saya teringat apa ni perkataan Tuan Juroha itu, dia kata target dalam masa berapa bulan tu? 2 bulan ke 3 bulan je kata. Kita kenal mana isim, mana fi'il, mana huruf. Yang tu yang Ustaz pegang perkataan tu. Tuan Juroha kata kita target dalam masa 2 bulan 3 bulan ni kita mesti kenal mana isim, mana fi'il, mana huruf. Yang tu dulu. Ni tu yang Ustaz cuba cari satu formula, jadi satu kaedah yang mudah je, mudah je, iaitu macam kaedah tajwid yang untuk kenal kalimah-kalimah. Okey, an-nasi maknanya perkataan isim. Sebab ada alif lam. Allahu. Okey, sebab ada alif lam. Ni. Kalau tidak ada alif lam bunyi macam mana? Nas. Nasun. Kalau tidak ada alif lam, bunyi dia nasun. Tapi bila ada perkataan sebelum, maka baca dengan baris bawah iaitu nasi. Dia panggil mudhaf ilaih. Dia sandar menyandarkan dengan Tuhan yang mentadbir manusia. Okey, dalam Quran ayat dia baca dengan sin tu. Baca dengan baris bawah kan? Ya. Baris bawah bi rabbin nasi dia panggil dia sandar menyandarkan. Tu. Sebab tu dibaca dengan baris bawah. Okey. Okey, satu ayat dah kita kaji. Seterusnya perkataan maliki. Maliki ni boleh baca dengan malikun. Dia perkataan isim. Perkataan isim. Tapi dalam ayat Quran ni dia sebut malikin nas. Maliki itu isim, an-nasi pun isim. Selesai dah. Ilahi. Ilahi boleh baca ilahun. Ilahun makna apa tuan-tuan? Tuhan. 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 Dia perkataan isim. Ilahin nasi, an-nasi pun isim. Sama lah. Sama. Min syarri. Min huruf apa min? Jar. Min huruf jar. Jadi perkataan selepas tu mestilah Isim. isim. Tu. Mesti baca dengan ri. Min syarri. Min syarri. Dia tak boleh baca min syarra, min syarru, tak boleh. Mesti baca min syarri.
Jadi setiap huruf jar yang kita kaji sebelum ni, yang 9 tu, bila ada kat depannya huruf jar, perkataan selepas tu perkataan isim, mesti baca dengan baris bawah. Ingat tu. Min syarril aswaswasi. Perkataan Isim juga. isim sebab ada alif lam. Sebab ada alif lam. Sebab ada alif lam. Perkataan asal dia Sun. So, was. waswasun. Perkataan asal dia waswasun. Maksudnya bila ada alif lam, al-waswas. Min syarril waswasi. Baca si sebab ada kaitan perkataan sebelum. Waswasun, perkataan asal dia. Jadi perkataan isim kan, isim sebab ada alif lam. Baca si ni sebab ada kaitan dengan sebelum. Itu tak kisahlah. Okey, al-khannasi. Isim. Kata apa ni? Isim. Isim ada alif lam. Kalau tak ada alif lam boleh baca khannasun. Khannasun bagi dhammah. Bagi dua lah, bagi tanwin. Jadi kalau baca alif lam, al-khannasi sebab ada kaitan sebelum. Ini perkataan isim. Allazi hukum ni kata apa? Isim, Ustaz. Mausul. Isim mausul. Isim apa? Isim apa? Isim mausul. Isim mausul, masya-Allah dah ingat dah. Tu kata dapat ilmu tu. Kan jangan kata kita tak dapat ilmu, tapi secara santai-santai macam ni je dapat ilmu lah. Allazi isim Mausul. nampak bila ustaz selalu sebut, kita selalu dengar, ustaz selalu tanya, tuan-tuan selalu jawab. Maknanya itulah proses untuk kita dapat ilmu. Ustaz rasa jangan pening-pening. Guna kaedah tajwid je. Kaedah tajwid itu tengok perkataan, tengok apa nama hukum dia. Bagaimana cara bacaan dia. Tengok perkataan, apa nama hukum dia, bagaimana cara bacaan dia. Itu kaedah tajwid. Ustaz cuba guna kaedah itu dalam nahwu sharah. Allazi isim Mausul. Okey, yuwaswisu, jumpa perkataan yang ada huruf apa kat depan? Ya. Fi'il. Bila ada ya berarti perkataan tu perkataan apa? Fi'il. Perbuatan. Ilmu dapat ilmu. Tuan-tuan boleh kaji sebuah Quran, masya-Allah. Kan? Itu yang kata ilmu tu. Yang kata kunci, Tuan Haji Rahman bagi nama kelas kita kunci. Ustaz sedang bagi kunci ke tuan-tuan ni. Selama ni duk buka Quran tak buat kunci, itu tak boleh buka. Kan? Sekarang ni ustaz nak bagi kunci. Nak bagi kunci, tuan-tuan kena buka sendiri. Nak buka sendiri. Sekarang kita buka. Bila ada ya berarti perkataan tu perkataan fi'il. Masya-Allah dah dapat ilmu dah. Itu yang mengaji Quran nanti semangat tu tengok, ini fi'il. Ini fi'il. Jumpa lagi baca lagi, ini pun fi'il. Banyak fi'il ni. Tu yang kita jadi seronok dengan Quran tu. Okey, baik. Yuwaswisu macam tadi lah, asal dia waswasuna, kata asal dia. Okey, kemudian fi. Fi huruf apa? Jar. Huruf jar. Huruf jar macam Ustaz kata mesti perkataan depan isim. Isim baca dengan baris Bawah. nampak? Tak ada baris pun kita dibaca fi suduri. Surah ni tak apalah, dah biasa baca, biasa dengar. Nanti bila ayat Quran yang tinggi-tinggi esok kita test tengok. Ustaz bercadang, kita nak habiskan ayat yang lazim dulu. Ya. Al-Fatihah dah. Sekarang ni An-Nas. Al-Falaq minggu lepas. Macam mana pergi Al-Falaq dulu Ustaz pun tak tahu. Al-Falaq. Esok kita lompat surah Qul Huwallah. Ataupun hari ni jugalah Qul Huwallah insya-Allah. Kita tengoklah macam mana. Kita cuba kaji ayat lazim dulu. Kemudian barulah kita masuk surah-surah lain insya-Allah. Okey. Jadi fi huruf jar. Suduri ni panggil apa perkataan? Isim. Sebab ada fi kat depan. Suduri makna dada. Dada. Tentang makna-makna kalimah tu tuan-tuan tengok di terjemahan lah. Tengok terjemahan apa makna tu. Okey. An-nasi dipanggil perkataan? Isim sebab ada alif lam. Okey, senang dah dapat tu. Kita boleh laju lah. Min huruf apa? Huruf jar. Min huruf jar. Bila huruf jar perkataan selepas dia adalah perkataan Isim. Bila ada min mesti baca dengan baris Bawah. Pandai. Ustaz test macam tu pun boleh tahu. Ustaz tunjuk kat sini. Bila ada min mesti baca baris Bawah. nampak dah pandai tu. Dah pandai lah.
Ustaz tunjuk di Jar sini wa tapi majrur. tuan bawah. Jar wa majrur mesti baca minal jannati. Ustaz tunjuklah kat sini pun tuan-tuan baca jannati sebab ada min. Tu makna dah tahu dah tu, dah tahu dah. Okey, al-jannati perkataan isim ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, tak ada min, baca apa? Jannatun. 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 Jannatun makna syurga. Syurga. Kalau baca dengan baris bawah, jinnati. Itu makna tersembunyi. Jin makna jin? Sembunyi. Jin maknanya tersembunyi. Jin makna tersembunyi. Jin. Sebab tu jangan ubah baris, kena baca jan. Jan makna syurga. Jannah makna kebun. Kebun. Jannah. Jannah kebun. Ataupun kita faham jannah ni makna syurga. Syurga. Syurga kan penuh dengan hiasan-hiasan yang cantik, maka diistilahkan sebagai kebun. Penuh dengan hiasan-hiasan yang cantik. Kalau baca baris bawah, jinnah, itu makna tersembunyi. Jin kan tersembunyi. Kan boleh nampak dia. Dia nampak kita tak nampak dia. Jin sifat dia sembunyi. Bersembunyi. Sebab tu orang yang suka bersembunyi kan, orang yang suka bersembunyi tak keluar-keluar kan. Okey. Wanas, wa ni panggil wa ra'af. Okey. An-nas ni isim, An-nas ni isim apa ada Islam. Okey, selesai surah apa ni An-nas. Surah An-nas. Okey. Dari segi makna tu tuan-tuan tahulah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan olehmu ya Muhammad, aku minta berlindung dengan Tuhan yang mentadbir manusia. Mentadbir manusia, yang menguasai manusia. Tuhan yang memelihara manusia. Malikin nas, raja bagi manusia. Raja bagi manusia. Ilahin nas. Ilah ni mana sembahan. Sembahan manusia, iaitu tempat kita mengabdikan diri, iaitu Tuhan. Raja sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, bisikan syaitan yang bersembunyi. Khannas ni mana? Yang bersembunyi. Itu makna tuan-tuan tengok di situlah. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang bisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Sudur ni asal perkataan tunggal dia apa? Sudur. Sudur tu dah jamak dah, ada waw. Sudurun. Tak ada waw. Okey, perkataan sudur ni dia dijamak sebab ada waw. Waw ni adalah waw jamak. Waw ni adalah jamak. Perkataan asal dia sadrun. Perkataan asal dia adalah sadrun. Sadrun mana dada. Dada. Fi suduri, pada dada-dada annas manusia. Manusia. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Daripada kalangan jin dan manusia. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Okey, selesai surah An-Nas. Kita tengok surah Ustaz. Ya, baik. Ustaz, was-was tu bahasa Melayu Ustaz orang Melayu dah guna perkataan tu. Orang Melayu dah guna. Sebenarnya itulah perkataan Arab. Perkataan Arab. Tapi orang Melayu dah guna. Orang Melayu dah guna. Okey. Canggih sikit whiteboard Ustaz ni. Dia boleh ubah-ubah. Tu dia. Baik. Seterusnya kita pergi pada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Al-Falaq kita dah kaji dah. Kita tengok. Qul huwallahu Ahad. Ustaz tak tulis baris ya, sengaja nak latih tuan-tuan. Allahus Samad. Ada nombor. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu
kufuwan ahad. Okey. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan baca sekali. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Samad. Lam yalid wa lam walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Macam mana tuan-tuan boleh baca? Baris tak ada pun. Biasa Ustaz. Dah biasa. Okey. Akan datang kita jumpa ayat yang jarang-jarang kita baca tapi tuan-tuan boleh baca insya-Allah. Okey, mari kita kaji. Dalam masa yang singkat ni baru buat dalam masa sejam sampai. Belum sampai? Belum sejam lagi dah kaji Al-Fatihah, dah tahu dengan kalimah-kalimah, dengan perkataan fi'il isim semua, masya-Allah. Surah An-Nas dah selesai dah. Surah Qul huwallahu pula. Saya nak tanya, dapat ilmu ke tak dapat ilmu? Dapat. Banyak Dapat dapat. tu Banyak maknanya dapat. sasaran tu dapat tu. Walaupun secara santai, tak tersusul apa semua, tapi tak apa. Yang penting target kita untuk tahu ilmu nahwu surah ni tercapai. Dan mengambil masa paling kurang Ustaz kata berapa bulan? 3. 3 bulan. 3 bulan. Bulan. Tu Ustaz harap sangat-sangat jangan syahid tengah jalan lagi nah. kena ulang selalu tu. Jadi Ustaz harap sangat Tuan Haji Roha bagi semangat kat kawan-kawan, bagi semangat. Tuan Haji Roha kena bagi semangat kat kawan-kawan semua. Saya jangan lari. Insya-Allah. Okey. Tengok di depan tu ataupun skrin mungkin Hajar nak kongsi skrin ke apa pulanglah. Okey. Qul huwallah. Tadi dah jumpa dalam surah An-Nas. Qul tu apa dia? Fi'il amar. Masya-Allah, dah ingat dah pun. Dah ingat dah. Dah ingat dah. Belum 3 bulan dah ingat dah fi'il amar. Fi'il amar dah berapa pecahan? Sudah. Ada 6. 6. Tulis. Siapa yang cekap tulis nota tulis. Fi'il amar ada 6 pecahan. Yang ada kat depan ni adalah dipanggil mufrad. Dipanggil apa dia? Mufrad. Mufrad. Yang kita kaji minggu lepas tu. Ini adalah perkataan mufrad. Fi'il mufrad. Mufrad ni untuk mana satu, mana seorang. Bila qul, dia perintah untuk seorang. Katakan olehmu ya Muhammad. Dia ada 6 semua, ada 6 qul. Qul dah ada. Ustaz tulis belakang ni lah. Sorry. Ya. Kita sangkut wayar banyak kan. Okey. Qul. Perkataan qul ni adalah mufrad. Dia akan jadi qula. Qula. Qul. Qula. Qulu. Qula. Tu yang Ustaz tak mau nak huraikan banyak-banyak tu sebab nak takut jadi pecahan lah macam ni lah, jadi banyak ni. Qulu, qul tahu sikit Quli. Qula. Qulna. Ini yang kata pecahan fi'il amar ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu yang bila Ustaz buat pecahan macam ni, bila Ustaz urai banyak-banyak, Ustaz takut tuan-tuan puan rasa pening. Sebab tu Ustaz nak ambil sikit-sikit loh, sikit-sikit je. Jadi ada 6 semua. Ada 6. Yang pertama tu adalah untuk mufrad. Mufrad untuk seorang. Katakan olehmu ya Muhammad. Kalau qula kata olehmu wahai 2 orang. 2 orang lelaki. Musanna. Qulu kata olehmu wahai sekalian lelaki. Kemudian yang ni pula kata olehmu wahai seorang perempuan. Kata olehmu wahai 2 orang perempuan. Qulna kata olehmu wahai sekalian perempuan. Ini dia punya kunci dia.
Kunci dia pecahan daripada huraian qul. Okey. Ini dia panggil fi'il amar. Ingat tu fi'il amar. Tuan-tuan boleh kias lah dengan perkataan lain. Boleh kias. Iqra. Cuba ingat iqra lah. Iqra. Seorang baca oleh seorang lelaki. Kan mereka kata iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ni daripada sini ya. Iqra. Iqra'a. Iqra'u. Iqra'i. Iqra'a. Iqra'na. Nampak? Ustaz guna formula sini. Dia punya kaedah sini tapi perkataan lain. Iqra'. Iqra'a. Iqra'u. Iqra'i. Iqra'a. Iqra'na. Baca olehmu seorang lelaki. Baca olehmu dua orang lelaki. Baca olehmu wahai sekalian lelaki. Baca olehmu wahai seorang perempuan. Baca olehmu dua orang perempuan. Baca olehmu beberapa orang perempuan. Itu kalau perkataan iqra' daripada qara'a. Kalau perkataan lain pun samalah. Jadi panjang lebar pula orang itu. Satu lagi nak beritahu. Tanya sikit Ustaz mana? Tanya sikit. Yang nombor 2 tu dengan nombor 5, ejaan dia sama Ustaz? Ya, sama. Bagus. Soalan macam mana nak bezakan? Okey, beza dia adalah dari segi perkataan memang tak ada beza. Beza dia adalah mengikut cerita yang kita sedang baca. Kalau kita baca cerita tu perintah untuk dua lelaki, maka kita kaitkan cerita tu untuk dua lelaki. Kalau dalam cerita tu untuk dua orang perempuan, maka untuk dua orang perempuan. Dia bergantung pada cerita. Dia bergantung pada cerita. Jadi dia tetap sama. Dia bergantung pada cerita yang sedang diceritakan tu untuk apa? Untuk lelaki ke untuk perempuan? Tu. Okey lah? Okey, tak apa. Ku ni panggil fi'il apa tadi? Fi'il amar. Huwa ni panggil apa? Domir. Dia masuk kategori apa? Kategori Isim. Kategori isim. Dia masuk kategori isim. Huwa ni masuk kategori isim. Dah dapat dah. Allah ni masuk kategori apa? Isim. Dapat dah. Ahadun masuk kategori apa? Isim. Masya-Allah kan, isim banyaknya. Allah Isim. isim. As-samadu Isim. nampak tempat yang kita boleh laju kita laju. Jangan memang. Okey. Isim. Tadi fi'il kan? Tadi fi'il. Fi'il amar. Ingat tu, fi'il amar. Huwa ni isim dhamir. Kita lengkapkan sikit Isim dhamir. Isim. Okey, lam. Lam ni panggil apa lam? Jar. Ya, huruf. Lam ni kita tak belajar lagi. Lam dia panggil kategori huruf. Dia masuk kategori harfun. Harfun mana apa? Huruf. Sebab tu saya kata bahasa Arab ni dia selang-seli isim, fi'il, huruf. Huruf, fi'il, isim. Isim, fi'il, huruf. Huruf, fi'il, isim. Dia macam tu. Cuma tuan-tuan nak kena tahulah isim tu isim dhamir ke, isim mausul ke, isim isyarat ke. Kemudian nak kena tahu mufrad ke, tasniah ke, jamak ke, muzakkar ke, muannas. Yang tu yang jadi rencah-rencah tu. Kalian faham tak? Rencah-rencah tu yang nak kena ingat tu. Tapi secara asalnya Ustaz bagi tahu dulu. Ini isim. Ini huruf. Nama dia huruf. Dia panggil huruf nafi. Tambah sikit. Panggil huruf apa? Nafi. Huruf nafi. Mungkin ejanya itulah. Nafi. Huruf nafi. Ada tak lagi dia punya huraian tak? Ada lagi tapi lam ni dia panggil huruf nafi. Nafi yang mu'abbad. Nafi mu'abbad ni maksudnya nafi yang selama-lama. Dia tak berubah dah. Dia tak berubah. Nafi dengan lam. Lam yalid. Dia tak beranak. Ini ayat tentang Allah Ta'ala menyatakan tentang diri dia. Lam yalid. Dia tak beranak. Walam yulad. Dan dia tidak diperanakkan. Beranak untuk Allah ni selama-lama ke ataupun berubah-ubah?
Selama-lama. Selama-lama. Sebab tu dia nafi dengan lam. Masya Allah, dapat ilmu lagi. Bila Allah guna lam, memberi maksud penafian selama-lama, dia tak berubah. Sebab dia nafi mu'abbad. Huruf nafi yang memberi maksud selama-lama, tak berubah. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Tu nampak, nak boleh bahasa Arab tu. Yalid. PN. Selama ni kita baca, kita tak tahu apa lam-lam kan. Lam ni. Ustaz nak tanya Ustaz. Boleh. Apa beza lam dengan lan ni Ustaz? Lan. Bagi buku yang demi. Baik. Terima kasih. Kalau nafi dengan lan, kalau nafi dengan lam sekarang itu penafian selama-lama. Dan kalau nafi dengan lan, nafi yang boleh berubah-ubah, ataupun penafian dalam masa terdekat. Terdekat ni mana dalam masa di dunia ini, itu penafian dengan lan. Tapi kalau nafi dengan lam, itu membawa masuk penafian selama-lama dan ataupun dalam uraian lain penafian sampai ke negeri akhirat. Itu di antara huraian-huraian lah. Okay, saya lagi kalau nafi dengan lan, lam, nun, lan, itu huruf nafi juga tapi nafi yang berubah-ubah. Mungkin boleh berubah dalam masalah dunia ni, mungkin. Tapi kalau nafi dengan lam, tak berubah dah. Di dunia tak berubah, tak berubah sampai bila-bila. Sebab tu kena belajar sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Nafi dengan lam mana tak berubah, tapi kalau nafi dengan lan, dia berubah. Dan berubah. Tahu yang tu dulu, Banyak lagi huraian tu lah. Okey. Lam huruf nafi, dia masuk kategori huruf. Dia bukan isim. Tapi dia adalah huruf. Okey. Jumpa pula yang Ustaz ajar tadi, depan dia ada huruf apa? Ya. Ya. Ada ya, itu perkataan apa? PN. Masya Allah, dah dapat dah. PN. Ini adalah perkataan PN. Cuma nak kena kenal pula PN itu PN madhi ke, PN mudhari' ke, PN amal ke, itu kena belajar tentang tanda dia pula. Okay, kalau PN madhi, tuan-tuan pastikan kataan dia baris atas macam tu, ataupun yang mula-mula atas, yang bawah berkasrah, yang atas, yang depan pula boleh dhammah. Dia ada beberapa cara tu. Ada banyak. Ada dhammah, ada tak? Dia ada baris atas, baris dhammah, baris atas. Apa benda tu Ustaz tu? Macam ni. Ini untuk fi'il madhi, dia kadang-kadang baris atas semua. Contoh macam cuba baca. Fatahah. Kan baris atas semua. Itu pun fi'il madhi. Kan fi'il madhi. Kadang-kadang dia baris atas, bawah, depan. Macam mana? Atas baris bawah, depan. Fa'ilu. Macam tu hasibu. Bukan hasibu. Bukan hasibu lah. Dia ada perkataan lain yang ada baris atas, bawah, depan. Atas, bawah, depan. Mana contoh dia? Tak datang pula contoh dia. Hisabun Ustaz. Hisabun boleh? Hisabun. Tak, bukan. Kita balik. Okey, tak apa, kita ambil yang ni dulu. Atas, depan, atas. Macam ni. Hasuna. Nampak tak? Hasuna. Jadi baris ini biasanya untuk perkataan fi'il madhi. Fi'il apa tadi? Fi'il madhi. Past time. Biasa fi'il madhi dia atas baris atas, ataupun atas, depan, atas, ataupun atas, bawah, depan. Itu untuk jenis-jenis fi'il madhi. Okey, selesai. Kalau untuk fi'il mudhari', ni sekarang dah pukul apa? 9 minit dah kan? Ya. Ustaz ambil masalah
5 minit lagi, 5 minit lagi. Boleh 5 minit. Okey, kalau untuk fi'il madhi, fi'il mudhari', dia ada huruf ya kat depan. Macam sekarang ni ada ya kan? Ya. Ya. Ada ya. Dia ada huruf ya itu memberi masuk fi'il mudhari'. Mudhari. Ataupun kadang-kadang jumpa Ta. huruf ta kan. Ada ta kat depan. Taf'alu. Ada huruf ta. Ada huruf ta. Ini memberi masuk fi'il mudhari'. Kadang-kadang jumpa huruf Naf'alu. huruf, Nun. naf'alu. Kalau nun naf'alu. Naf'alu. Kalau hamzah pula As'alu. af'alu. 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 Ada huruf hamzah. Jadi huruf-huruf ni menandakan fi'il Mudhari. Present tense. Tu. Kita boleh kias dengan perkataan lain lah. Perkataan lain. Yang suru, tansuru, nansuru, ansuru, yadribu, tadribu, nadribu, adribu, yaqra'u, taqra'u, naqra'u, aqra'u. Tu. Kita boleh kias dengan perkataan lain. Okey, itu adalah perkataan fi'il yalidu. Okey, masuk balik kajian kita yang tadi. Yalidu adalah perkataan fi'il. Wa ni bagi huruf. Wa huruf Taf. huruf ataf mana? Huruf ataf. Lam macam tadi lah, huruf nafi. Huruf nafi. Lam huruf nafi. Lam huruf nafi. Nafi selama-lamanya ya. Yuladu. Yuladu ni adalah fi'il. Sebab ada ya. Yuladu fi'il. Kenapa yani yalidu, yani yuladu? Yani maknanya kataan yang biasa, yang ma'ruf. Tapi kalau yang ni dia bagi kataan yang dia ada imbuhan di. Imbuhan di maknanya dia majhul, maksudnya dia kena baca dengan imbuhan di. Diperanakkan. Tu mana di. Dia panggil perkataan fi'il majhul. Fi'il majhul maknanya dia kena baca imbuhan di. Kalau perkataan fi'il biasa, dia imbuhan me ataupun be. Imbuhan me ataupun be. Lam yalid, dia tidak beranak. Imbuhan be macam tu biasa kan. Kalau perkataan fi'il yang majhul, dia kena imbuhan di. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Masya Allah. Kalau kita mengaji berkeruk dahi tu maknanya tengah mengaji lah tu. Berkeruk dahi kan, memikir apa yang Ustaz cakap tu kan. Biasanya perkataan fi'il yang mula dengan baris depan itu dia imbuhan di. Imbuhan apa? Di. Di. Kalau yang baris-baris biasa, baris atas, yang biasa-biasalah, itu dia imbuhan me ataupun be. Tapi kalau baris jani, dia imbuhan di. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu dia. Imbuhan di. Okay, selesai dah. Huruf yang ni dia panggil fi'il. Tuan-tuan tu lihat dalam buku tu. Waw ni huruf. Lam pun huruf. Lam pun huruf. Ini panggil fi'il. Dah dapat dah. Walam yulad, wa pun huruf. Lam pun huruf. Yakun dan walam yakun dan tidak. Dia fi'il. Ada bahasa ni ada syibih fi'il lah, macam-macam. Kita sebut ni fi'il sebab ada ya. Dia ada syibih fi'il yang sama macam fi'il tapi bukan fi'il, tapi dia syibih fi'il. Dia bukan perbuatan tapi dia syibih perbuatan. Kataan dia macam fi'il sebab ada ya, ada semua kan. Itu dia panggil syibih fi'il. Tak apa, tulis fi'il tu. Lahu ni apa dia? Harf jar. Lam huruf jar. Huruf lam saja. Lam panggil huruf jar. Huruf jar. Hu ni panggil apa? Domir. Domir, masya-Allah. Domir Satu mustatir. kataan rupanya dua ni dapat asingan. Ni satu.
Masya Allah bahasa Arab lah. 2 huruf jadi 2 perkataan. Lam satu, ku satu. Lam tu huruf, ku tu dhamir. Allahu akbar. Kufuan ada tanwin. Bila ada tanwin berarti Isim. Masya Allah dah ingat dah tu. Sebab tu saya kata bila selalu dengar, selalu sebut, selalu tanya, selalu sebut, insya-Allah boleh ingat. Isim. Ahadun. Baca apa dia akhir? Ahadun ke ahadan? Ahadun. Ahadun. Jadi bila ahadun Isim. Isim. nampak dah boleh. Surah itu kita dah boleh dah. Dah boleh. Dalam masa singkat ni kita speed sungguh-sungguh. Fatihah, An-Nas, Qul Huwallah, masya-Allah. Okey, ustaz bagi masa 3 minit untuk tanya apa-apa. Ustaz, Ya boleh. Kuat sikit. kalimah Allah tu isim kan Ustaz? Isim apa? Isim apa? Allah tu. Allah. Kalimah Allah kan? Kalimah Allah isim, dia panggil isim yang khusus. Dia tak boleh berubah jadi tasniah, tak boleh berubah jadi jamak. Mana ada satu Allah, 2 Allah, 3 Allah, tak boleh. Jadi soalan tu membuka minda kita. Kalimah ada isim yang berubah-ubah kan? Ada kitabun, kitabani, kutubun. Satu kitab, 2 kitab, beberapa kitab. Tapi Allah ni isim. Isim tapi dia isim yang khusus. Dia panggil lafaz yang khusus yang tak boleh diubah-ubah. Jadi satu Allah, jadi 2 Allah, 3 Allah, tak boleh. Jangan kita cari-cari lagi tasniah dia apa dia, tak boleh. Dia memang macam tu dah. Okey, lagi soalan lain? Saya jawab ringkas-ringkas je. Mungkin masa yang akhir ni mungkin kita minta seorang untuk buat ulasan ringkasan sebagai penutup kita pada pertemuan pagi ni. Secara ringkas lah, apa-apa pun tak kisah, sebutlah apa pun secara ringkas. Apa yang boleh buat? Jawa ada ke? Saya ada Ustaz tapi dekat surah lain saya tak sihat Ustaz. Tak sihat, tak apa. Saya tak sihat, saya pening, saya dengar juga tapi saya pening. Semalam dah demam seminggu lah. Okey, mudah-mudahan cepat sihat insya-Allah. Minta orang lain lagi. Okey. Tapi insya-Allah boleh faham kan daripada awal tadi kan? Faham. Alhamdulillah. Cuma tuan-tuan puan kena ambil masa renung tengok nota-nota yang dah catik tu. Insya-Allah boleh dapat tu. Macam di awal tadi Ustaz sebut, kita guna kaedah mengaji macam mengaji tajwid je. Tengok perkataan, letak nama. Tengok perkataan, letak nama. Lepas tu ada uraian sikit-sikit. Ingat, yang biasa dengar. Ustaz yakin sungguh-sungguh 3 bulan tuan-tuan akan dapat sesuatu daripada ilmu ini. InsyaAllah. Okey. Sekarang ni kita baru mengaji berapa kali? Baru 5 kali. Baru 5 kali. Dalam 5 kali ni rasa macam dapat tak? Haji Yazid dapat tak? Dapat tak? InsyaAllah. Dapat tak? InsyaAllah dapat. Kita belajar hari ni Ustaz tentang mudhaf ilaih, bersandar. Baik. Bersandar ya. Ya. Maksudnya isim bersandar lah ya, mudhaf ilaih ya. Ya. Lepas tu yang kedua Ustaz cerita tentang domer mutasil. Ya. Maksudnya domer mutasil maksudnya ganti nama yang dia rapat dua-dua lah. Yang contoh tadi lahu Ustaz ya. Lahu tadi lam dengan ha. Lam dengan ha. Lahu kufuan ahad. Lahu tu. Ya. Ustaz domer lahu ya, dia mutasil, domer mutasil iyaka Ustaz iyaka, domer mutasil ya. Itu munfasil. 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 Okey.
Kalau muttasil dia berhubung. Oh, Kalau okey. dia berasingan. Okey. Dia berasingan. Ustaz, lam tadi, lam adalah huruf nafi yang apa selama-lamanya. Mu'afat. Lam tu nafi selama-lamanya. Nafi selama-lamanya. Selama-lamanya. La nafi selama-lamanya. Huruf nafi. Huruf nafi. Lepas tu Ustaz cerita tentang fi'il. Bila fi'il dia mesti ada hamzah di depan dia. Yes. Ada nun. Yes. Ada ta. Ada ya. Ya, betul betul. Boleh buat kajian. Itu mustahak tu Ustaz fi'il. Kita nak kena fi'il. Mustahak. Ya. Lepas tu huruf okey. Yang tu saya ingat Ustaz, kena kaji balik lah. Tak apa. Alhamdulillah insya-Allah. Mungkin dah banyak ingat tu, alhamdulillah. Okey. Yang mabni isim. Alaihim tadi huruf jar dengan him. Isim domir. So mabni dia dikembarkan. Mabni Isim domir ni kadang-kadang him. Ya. Fi'il amal ada 6. Ya, betul. Amal ada 6. Boleh imbas kembali whiteboard tu. Fi'il amal ada 6 tadi. Macam tu. Tu ada 6. Okey kan? Kaula, kaulu, kauli, kaula, kauli, kauna. Kaula dengan baris ku. Baris ku yang kau nak ku. Kuna. Kula, kulu, kuli, kula, kulna. Ni sebagai formula saja. Tuan-tuan boleh kaji dengan perkataan lain. Iqra, iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'a, iqra'na. Tuan-tuan boleh kias dengan perkataan lain. Tak kisah lah. Syarat dia perkataan fi'il je. Ijlis mana duduk olehmu. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Ini perkataan lain boleh. Ustaz, kenapa lam tu diletakkan atas nama huruf nafi yang mu'afat dengan selama-lama? Apa kekuatan dia tu lam tu yang dilebatkan selama-lama tu? Yang tadi tu. Ya. Bab lain pula yang sana tadi ya. Ya. Dia nak menyatakan bahawa penafian ini tak boleh berubah. Maksudnya Allah tak akan beranak, tak akan diperanakkan selama-lamanya. Sebab tu Allah gunakan perkataan lam, penafian yang tidak ada perubahan sekali-kali di dunia dan juga di akhirat. Dan selama-lamanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu penafian yang lam. Tidak berubah lah ya, tidak berubah. Dia punya maksud dia tidak berubah. Nafi mu'abbad Ustaz Ya. Mu'abbad. Nafi mu'abbad. Penafian yang kekal, yang tak berubah. Itu nafi yang selama-lamanya. Yang lam nun. Lam nun penafian yang berubah. Boleh berubah. Contohnya jangan sesekali-sekali buat, tapi sekali-sekali buat Ustaz. Macam tu. Contoh Ustaz betul lah macam tu. Betul. Mungkin sesekali buat, tapi buat. Buat juga. Okey, Ustaz kata dah lama dah, masa pun dah panjang, tuan-tuan pun nak breakfast kan, perut dah menyanyi lah, Ustaz pun tak sarapan lagi ni. Ustaz pun tak sempat nak sarapan lagi pasal duk teringat bahasa Arab ni, macam mana aku nak mengajar ni, macam mana ni. Jadi kerisauan Ustaz ni, Ustaz bukan risau bau, Ustaz risau takut kita tak boleh faham. Itu Ustaz takut tu. Tapi Ustaz berdoa banyak-banyak pada Allah agar Allah Taala bagi ilmu ni pada tuan-tuan puan semua insya-Allah. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Ustaz harap sangat dalam kesempatan yang ada kan, usia yang ada ni Ustaz nak tinggalkan satu bakti, satu jasa untuk orang kenal Quran. Itu niat Ustaz. Amin. InsyaAllah, Amin Ustaz. Amin. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami ya Allah, dosa guru kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa muslimah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan keberkatan pengajian kami pada pagi ini ya Allah, kau sembuhkanlah sahabat-sahabat kenalan kami semua ya Allah daripada sebarang penyakit ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami ya Allah, terangkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kefahaman kepada kami ya Allah dalam kami belajar ilmu asas nahwu sarah ini ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami ya Allah, terangkanlah pintu hati kami ya Allah. Berikanlah semangat pada kami ya Allah untuk mengkaji Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.